Ada penerbitnya dan juga pemilik idea asal kepada Travelog ini. Kita ada Jaja Ishak dan kita ada Kuchai Mas yang merupakan pengacara bergandingan dengan Amin Haris yang juga pengacara kepada Travelog Tak Popular Tapi Berbisa. Baiklah, Jaja, Yes, secara keseluruhannya idea asal terhadap Travelog ini bagaimana? Okey, macam ni Cik Duan, sebenarnya bila saya banyak berjalan di serata dunia, saya nampak kita terlepas pandang bahawa di dalam negara kita sendiri, Malaysia, cukup untuk sebenarnya Malaysia kita mempunyai terlalu banyak tempat-tempat yang menarik dan dikunjungi oleh ramai orang. Tetapi dia masih lagi tidak dikenalkan daripada peringkat nasional. Jadi di situlah bermulanya saya mendapat idea bagaimana tercetusnya untuk membuat Travelog Tak Popular Tapi Berbisa. Maksudnya ialah saya mengambil inisiatif untuk memberi pendedahan kepada masyarakat bahawa kita ada spot-spot yang begitu menarik sekali, especially di dalam negara kita, ataupun orang panggil di kawasan-kawasan tempatan yang dikunjungi oleh pihak orang-orang tempatan tetapi masih lagi tidak berjaya menarik ramai orang-orang luar untuk singgah di tempat tersebut. So dengan itulah kita mengambil inisiatif untuk menerbitkan drama ni dan alhamdulillah kita punya idea diterima oleh pihak RTM. Jadi ini adalah kali keberapa anda mengajar pengacara Travelog? Travelog untuk ini yang kedua. Yang kedua. Dan untuk pertama kali bergandingan. Pertama kali bergandingan. Secara keseluruhannya bagaimana pengalaman menjadi pengacara dalam Travelog, terutamanya apabila kita meneroka tempat yang tak popular tetapi orang perlu tahu tempat tersebut? Pengalaman dia saya rasa benda yang baru untuk saya. Saya tidak pernah pergi ke tempat-tempat hidden gem macam tersorok yang tapi sebenarnya tempat itu menarik untuk kita pergi. Tapi dengan adanya Amin, kita lagi seronok bila kita terus ke tempat itu bersama-sama. Amin, bagaimana pengalaman? Okey, macam saya pula, saya pertama kalilah untuk jadi pengacara Travelog ni. Ada best, ada penat dan ada sedih sikit. Okey, yang bestnya bila kita dapat tengok dunia kita lah, terutamanya di Malaysia kita sebenarnya banyak tempat-tempat yang menarik. Tapi ramai yang tak tahu tempat-tempat itu wujud. Dan yang penatnya bila kita pergi ke beberapa negeri lah. Seingat saya, dalam 5 negeri macam tu kita pergi. Dan dia punya jarak tu jauh-jauh daripada Kuantan, daripada Johor, ke Kelantan, ke Terengganu, kemudian ke Perak. So, perjalanan tu sebenarnya agak meletihkan jugalah sebenarnya. Kalau kita lihat, ini sedikit sedutan daripada Travelog. Apakah pendekatan dan cara yang digunakan dalam Travelog? Sebab biasa kalau kita lihat Travelog, seorang pengacara akan bercerita, lepas tu kita akan masukkan footage-footage kawasan tersebut. Kali ini nampak sedikit berbeza. Apa pendekatan yang digunakan, Caca? Maknanya elemen yang kita cuba terapkan dalam kita punya Travelog ni supaya dia nampak lebih segar, lain daripada yang lain. Iaitu kita menggandingkan dua pengacara. Kalau biasanya kita lihat Travelog yang orang tampilkan dengan satu pengacara. Tapi apabila ada two-way communication, so dia nampak lebih menarik. Maksudnya seorang pengacara boleh membantu lagi seorang pengacara untuk meningkatkan lagi aura persembahan pada waktu itu. Dan pada pihak saya pula, kami tidak rasa macam untuk tidak ada masalah untuk mengeluarkan sedikit kos apabila menggunakan khidmat dua orang pengacara, asalkan produk kita ini menarik dan menarik minat penonton-penonton di luar sana. Okey, kalau dalam sedutan ini di mana? Ni Via Ferrata. Via Ferrata di Pahang. Di Pahang. Okey, biasa saya dengar Via Ferrata di Gunung Kinabalu. Tapi ini kali pertama saya dengar Via Ferrata di negeri Pahang. Selain Pahang, negeri mana lagi yang dikunjungi? Kelantan, Terengganu, Johor, Perak. Ada 13 episod. Maksudnya dalam setiap negeri ada beberapa tempat yang bawakanlah. Okey, mungkin sedikit kalau boleh spill out lah sedikit tempat-tempat yang telah pun dilewati ketika Travelog ini. Yang seperti saya tahu, yang saya suka seperti Via Ferrata tadi, sebab saya suka aktiviti yang mencabar. Jadi pada yang tak pernah pergi Via Ferrata lagi tu, korang kena pergi. Okey, Via Ferrata tu maksudnya mendaki curam bukit yang berbatu. Betul. Sama seperti di Gunung Kinabalu, tetapi ada juga di Pahang. Ni atlet yang
hardcore punya kan. Extreme sport. Selalu juga berada di situ. Saya difahamkan Travelog ini dirakam ketika selepas PKP. Betul. Jadi apa cabaran pada waktu itu, Jaja? Of course, terlalu banyak peraturan yang kita kini ikut. Dan waktu tu pengalaman pertama untuk pergi ke destinasi pertama Johor, macam kami daripada Pahang waktu tu, terpaksa mengikuti jalan yang macam denai-denai. So sampai kami tersesat di dalam kelapa sawit tahu. Semua saya agak nervous lah sebab banyak jalan-jalan ketika itu ditutup. Tapi so far alhamdulillah lah dengan bantuan orang kampung kami sampai ke destinasi lah. So itulah antara cabaran-cabaran dan terlalu banyak peraturan yang perlu kita ikut dan alhamdulillah kita berjaya untuk menempuh segala Aiman, sebelum melakukan sebelum mengacara rancangan ini, adakah anda seorang penggemar sukan ekstrim? Saya tak terlalu suka sangat dengan sukan-sukan ekstrim ni, terutamanya apabila berada di macam tadi di Via Ferrata tadi tu. Saya sebenarnya gayat. Tapi apabila diberi peluang untuk mencuba, macam mana? Mulanya saya tolak. Saya tolak juga, tapi dipaksa oleh tim-tim di belakang tabir. Pengacara. Saya terpaksa buat untuk bagi menjayakan. Sebab saya bila saya naik seorang, saya tak suka. Saya kena ajak dia. Tapi kameraman pun naiklah ni. Ini di Via Ferrata di Pahang lah, di Kuantan. Betul. Okey, ini sedikit serutan yang dapat kami berikan kepada anda. Okey, ini ada zip line. Adakah semua lokasi akan ada aktiviti-aktiviti ekstrim sebegini, Jaja? Dia sebenarnya mengikut aktiviti yang mengikut tempat yang kita pergilah. Contohnya kita pergi ke kawasan Kuala Sentul, kita boleh menikmati air terjun yang sangat cantik ataupun orang panggil Lata di Cik Minah Sayang. So tidak semestinya kita terlibat dengan aktiviti-aktiviti stream, tetapi kita tengok kesesuaian tempat yang kita pergi. Kalau tempat makan-makan, dia enjoy lah makan-makan ni. Tengok masa syuting tu dia orang kurus kan, macam dah besar. Dua tahun selepas itu. 3 tahun. 3 tahun selepas itu. Makin okey. Masuk di Felda. Ini di Felda. Macam mana anda melakukan kajian ataupun orang kata study lah sebelum memulakan penggambaran itu? Okay, saya kalau pergi ke satu tempat tu, of course kena study sedikit. Tapi bila sampai untuk kita shoot di tempat tu, saya memang suka spontan je. Spontan ni mengikut saya punya pemandangan, apa yang input-input yang kita boleh ambil, kita macam spontankan je. Lebih kembangkanlah poin dia. Betul. Aiman, bagaimana persediaan yang dilakukan? Mungkin betul kata Kucai, kita kena study sikit, terutamanya tempat-tempat yang kita pergi tu yang banyak sejarah pasal tempat tu. Jadi bab sejarah ni kalau kita nak kata spontan sangat pun kita takut salah. Jadi kok mana sekalipun kita kena buat research sikitlah berkenaan dengan sejarah tempat-tempat tersebut. Kena hafal lah. Kena hafal dan juga sampaikan. Ya, betul. Jaja menerbitkan juga menghasilkan banyak travelog yang telah pun disiarkan di RTM ini. Apa kelainan pada kali ini selain daripada tempat tak pernah pergi, mungkin treatment ataupun host yang muka baru ke apa kelainan-kelainan yang dibawakan? Pada saya sebelum ni kita terlalu macam ekstrim untuk mencari tempat-tempat di luar negara kan, akan tetapi sebenarnya kita terlupa alfa bahawa terlalu banyak benda-benda yang menarik yang perlu dicungkilkan, bukan sahaja dari segi scenery, bukan sahaja daripada kekuatan tempat itu sendiri, tetapi nilai-nilai sejarah yang perlu kita tahu dan kita memberi education kepada masyarakat setempat bahawa kita ada nilai yang terlalu tinggi di dalam negara kita yang perlu diceritakan. Kucai, apa episod yang paling mencabar bagi anda? Ini 13 episod. 13. Dalam 13, yang mana paling mencabar? Di mana? Saya tak ingat episod ke berapa. Tapi tempat dia, saya rasa yang pertama Via Ferrata tadi. Satu lagi saya rasa di Terengganu. Terengganu kita ada buat ATV kan? Ada buat ATV. tapi ATV tu kita kena redah hutan yang time tu tengah hujan. Saya rasa sangat mencabar untuk kami berdua sebab saya bawa Amin. Tukar pula Amin bawa saya. Bukan seorang-seorang satu ATV Bukan. Berdua. Tetap berdua. Betul. ATV tu nak kontrol pun berat. Habis je ATV 2 jam memang sakit badan. That's why kita bawa budak-budak muda kan. Kalau tua dah tak boleh dah. Temput nanti. Temput. Episod mana yang paling mencabar bagi anda? Bagi saya pula yang pertama tadi Via Ferrata tadi sebab dia ekstrim punya sport.
So saya tak boleh nak gayat, saya tak boleh tinggi. Yang keduanya saya boleh letaklah di Terengganu. Terengganu ni sebab dia melibatkan tradisi dia orang, bukan nak kata susah tak, tapi sebab kita sebagai host kita kena hafal sejarah tempat-tempat dia orang tu, terlalu panjang dia punya sejarah dia tu. Jadi tu agak-agak sukar sikitlah. Okey, ini kita dapat saksikan juga. Ini adalah melibatkan penduduk setempat. Ini adalah penduduk setempat koleksi barang-barang antik lama. Ini di mana ni? Ini di Jajah? Felda. Ini di Felda ni kalau tengok warna oranye macam tu. Felda mana? Ini New Zealand Felda New Zealand, kampung New Zealand. Ni kampung New Zealand bukan. Bukan. Tak puas lah. Kalau penduduk sebegini mungkin tak biasa tapi berbisa kan. Adakah mereka menerima kunjungan tetamu luar? Of course lah, kalau kita tengok masyarakat setempat, terutamanya orang-orang yang berada di pinggir bandar ataupun di pendalaman, mereka sangat teruja apabila dapat menyaksikan tim-tim produksi yang datang. Bukan sahaja kita membuat penggambaran untuk drama, tetapi program-program travelog ini juga sebenarnya ada peminat-peminat dan kelompok tersendiri, terutamanya bagi mereka yang suka eksplorasi tempat-tempat yang menarik. Jadi apabila kita membuat penggambaran di luar sana, terlalu banyak sambutan dan kerjasama yang diberikan. Malah mereka memang berbesar hati untuk membantu kita, dan alhamdulillah program ini sangat memudahkan kami lah untuk syuting walaupun ketika itu masih lagi dalam MCO. Jadi travelog ini tidak tertumpu kepada program ekstrim, malah apa sahaja ditayangkan nanti. Kerana ia berkisarkan kepada keunikan sesuatu tempat. Ya. Betul. Selain daripada pengacara, apa lagi yang anda lakukan? Saya menyanyi. Menyanyi juga? Menyanyi juga. Mungkin adakah selepas ini ingin meneruskan kerjaya sebagai pengacara ataupun lebih berat kepada penyanyi ataupun bagaimana? Apa cabaran dan juga keunikan untuk menjadi pengacara travelog ini? Saya rasa kalau pengacara travelog saya akan ambil. Sebab saya memang dah minat travelog, minat pergi tempat-tempat menarik kan. So jadi saya rasa kalau pengacara tu mostly saya pilih travelog lah. Okey. Bagaimana pula dengan anda? Selain daripada mengacara, apa lagi yang anda lakukan? Saya berlakon. Berlakon? Saya berlakon. Antara pengacara dan juga berlakon, mana yang anda rasa lagi berat untuk anda teruskan kerja? Secara peribadinya saya lebih memilih untuk menjadi pengacara berbanding dengan berlakon. Berlakon pun saya minat, pengacara pun saya minat, tapi sekiranya diberikan pilihan antara dua tu, saya akan pilih pengacara lah, travelog. Sebab jiwa saya mungkin jiwa yang suka, orang yang suka explore sesuatu benda, tempat yang baru, perkara yang baru. Jadi saya harap untuk inilah jadi pengacara. Season 2. Ada season 2? So tak boleh panggil berlakon dalam ni. Okey, Jajah, sedikit mungkin kata-kata akhir kepada penonton selamat bagi Malaysia untuk menonton travelog pada kali ini. Jajah, silakan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia dan penonton-penonton TV OK, khususnya kerana anda semua lah yang sangat membantu kita punya program-program travelog yang telah ditayangkan sama ada di dalam dan di luar negara. Tolong naikkan rating sehingga kita dapat menyambut untuk musim kedua bagi program Tak Popular Tapi Berbisa. InsyaAllah. Ucai sedikit kata-kata daripada anda. Saya nak ucapkan terima kasih untuk Selamat Pagi Malaysia. Kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, teruskan menonton Selamat Pagi Malaysia dan terus tengok nanti travelog Tak Popular Tapi Berbisa Di TV OK. TV OK. Aiman, sedikit kata-kata akhir daripada anda. Okey, sama juga saya nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton yang support Tak Popular Tapi Berbisa, dan jangan lupa nantikan tayangan pada 5 hari bulan di TV OK. Baiklah, jadi jangan lupa untuk saksikan travelog Tak Popular Tapi Berbisa di TV OK nanti. Terima kasih banyak-banyak kepada penerbit dan juga pemilik idea asal Jajah Ishak. Terima kasih kepada pengacara Kuchai Mas, dan juga terima kasih kepada Amin Haris kerana sudi bersama dengan kita dalam mempromosikan Tak Popular Tapi Berbisa. Baiklah, kita berehat seketika, kita kembali selepas